Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia dan salam teknik terbang tinggi. Saya Muhammad Hazim Hasnan, merupakan seorang pelajar 2 PPISMP Bahasa Melayu 1 dan hari ini saya akan membincangkan isu dan halangan komunikasi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur pada Tuhan atas limpah kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan 3 BMMB 1134 keterampilan bahasa ini dengan baik. Berkat tenaga yang diberikan oleh Allah, saya dapat menyiapkan dan menghantar tugas ini pada masa yang telah pun ditetapkan. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapa dan ahli keluarga yang lain atas sokongan dan doa yang diberikan sepanjang tempoh penyiapan tugas ketiga BMMB 1134 keterampilan bahasa. Sokongan yang telah diberikan telah memotivasikan saya untuk menyiapkan tugas ini dengan baik dan menghantar pada tempoh yang telah ditetapkan. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Puan Suhaini binti Rajab selaku pensyarah yang mengajar khusus BMMB 1134 keterampilan bahasa atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang tempoh penyiapan kerja khusus ini. Tunjuk ajar yang diberikan membolehkan saya untuk lebih memahami kehendak soalan dan menghasilkan produk yang keterampilan berbahasa ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu aspek yang penting ketika berbicara. Keterampilan ketika berbicara menunjukkan identiti kita sebagai masyarakat Melayu. Menurut Dun and Goodnight 2011 dalam Haslina Halim 2018, komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan pengirim, penerima dan pemahaman mesej. Menurut Haslina Halim 2018, ramai beranggapan bahawa komunikasi merupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan tetapi proses berkomunikasi amat sukar. Hal ini disebabkan penguasaan kesatuan dan keterampilan dalam berbahasa tidak diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kesedaran tentang pengetahuan dan kemahiran dalam komunikasi adalah aset yang amat penting dalam kompetensi dalam komunikasi amat berguna dalam hubungan interpersonal, sosial ataupun profesional. Oleh itu, keupayaan dalam berkomunikasi terutamanya pemilihan bahasa penting bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan yang diakibatkan oleh salah faham. Komunikasi bukanlah hal asing dalam diri kita kerana kita akan berinteraksi dengan orang lain untuk mengetahui atau membincangkan tentang sesuatu perkara. Terdapat beberapa halangan komunikasi yang mengganggu interaksi antara individu atau kumpulan seperti yang tertera di sebelah saya ini. Antara halangan komunikasi adalah maklum balas. Maklum balas yang diterima daripada penerima menunjukkan maklumat yang disampaikan diterima dengan baik ataupun tidak. Dalam hal ini, maklum balas merupakan tidak balas penerima terhadap pesanan yang telah dihantar. Sekiranya tiada maklum balas yang diterima, bererti maklumat tersebut tidak diterima dan diketahui oleh penerima dengan baik. Contohnya, kita bertanya khabar kepada penerima. Sekiranya penerima tidak memberi respon, bermaksud mesej tersebut tidak diterima oleh penerima. Ketiadaan maklum balas daripada penerima menyebabkan komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kita boleh memberi maklumat balas dengan cara bertanyakan soalan atau membuat ringkasan maklumat yang diperolehi daripada penutur. Oleh itu, jelaslah bahawa salah satu halangan dalam berkomunikasi adalah berkaitan dengan maklum balas. Selain itu, halangan dalam berkomunikasi juga adalah disebabkan oleh komunikasi sahala. Komunikasi sahala ini menyebabkan pengirim tidak menerima apa-apa reaksi atau respon daripada penerima dan akhirnya menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Komunikasi sahala ini banyak melibatkan penyampai atau pengirim dalam memberi huraian, penjelasan atau penerangan kepada pendengar. Contohnya, ceramah tentang kepentingan menjaga kesihatan yang disampaikan kepada orang lain. Aktiviti ini melibatkan komunikasi sahala dan penyampai hanya bertindak untuk menyampaikan maklumat tentang topik itu. Oleh itu, komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar sekiranya komunikasi sahala berlaku kerana tidak ada respon daripada pendengar sepanjang komunikasi itu berlaku. Seterusnya, penyampaian menerusi saluran kedua. Komunikasi menerusi saluran kedua menyebabkan mesej tidak disampaikan dengan jelas dan tidak mengikut seperti yang diinginkan oleh pengirim. Kadang-kadang penyampai mesej selepas pengirim menongkot tambah mesej yang ingin disampaikan oleh pengirim. Perbuatan ini menyebabkan berlakunya salah faham dan komunikasi yang dijalankan tidak berkesan. Contohnya, pengirim ingin menyampaikan maklumat mengenai tugasan kerja khusus yang akan dihantar pada minggu hadapan, tapi apabila menerusi saluran kedua, penyampai itu mengatakan bahawa tugasan itu boleh dihantar pada minggu hadapan. Oleh itu, jelaslah bahawa komunikasi yang dijalankan menerusi saluran kedua menjadi penghalang pada komunikasi yang berkesan. Samping itu, gangguan emosi juga menjadi halangan dalam berkomunikasi. Hal ini demikian kerana penerima menerima dan memahami mesej berdasarkan apa yang dilihat dan didengar mengikut perasaan, keperluan dan kehendaknya.
Contohnya, pada waktu komunikasi tersebut, penerima berasa tertekan dengan maklumat yang diterima dan terus membuat kesimpulan tentang maklumat itu dengan perasaan marah. Sekiranya individu menerima mesej mengikut emosi, maka pengirim tidak lagi dapat memberikan respons selepas penerima mengajukan pendapatnya. Oleh itu, emosi yang dibawa ke dalam komunikasi antara individu menghalang untuk komunikasi yang terakhir adalah gangguan luaran. Faktor luaran penerima yang menyukarkan untuk mendengar dan melakukan proses komunikasi dengan berkesan. Contohnya, bunyi bising yang terhasil daripada orang yang sedang memotor rumput. Bunyi yang terlalu bising menyebabkan penerima tidak dapat mendengar dan menerima mesej daripada pengirim yang baik. Selain itu, penerima juga mungkin akan membuat andaian sendiri mengenai mesej yang telah disampaikan. Apabila penerima membuat andaian sendiri mengenai mesej itu, kemungkinan salah faham akan berlaku disebabkan penerima menafsir mesej itu dengan salah. Oleh itu, komunikasi yang berkesan tidak akan berlaku sekiranya terdapat gangguan daripada luaran. Isu mengenai keterampilan berbahasa menjadi bahan bualan bagi sesetengah orang. Pada masa kini, terdapat beberapa isu berkaitan keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Isu-isu ini semakin hangat diperkatakan masa kini, lebih-lebih lagi dalam hal menyuarakan pendapat melalui cara yang tidak betul. Merupakan aspek yang penting dalam proses komunikasi dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang salah akan menyinggung perasaan orang lain dan salah faham akan berlaku antara salah satu individu. Contohnya, penggunaan kata-kata kesat dalam menegur orang lain. Penggunaan kata-kata kesat ini boleh berpunca daripada persekitaran. Menurut Colbert 1993 dalam Haslina Halim 2018, pelajar yang mengambil kelas perbahasan lebih suka berhujah dan lebih bersifat agresif secara verbal berbanding dengan mereka yang tidak pernah terdedah dengan persekitaran. Hujah yang bersifat agresif boleh mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dan menyakiti perasaan orang lain. Oleh itu, jelaslah bahawa isu bahasa bukanlah sesuatu yang boleh dianggap remeh oleh masyarakat. Darul Suara 2006 dalam Jessica Ong Hai Liao dan Abdul Hamid Moiden 2020, istilah budaya berasal daripada bahasa Latin iaitu culere yang bermaksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan melakukan pelbagai tindakan. Komunikasi yang melibatkan silang budaya merupakan komunikasi yang melibatkan individu daripada latar belakang yang berbeza dari segi bangsa, etnik, agama, tahap pendidikan dan status sosial. Kemahiran komunikasi silang budaya penting agar memudahkan kita untuk berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain yang berbeza bangsa dan budaya serta sentiasa mengawal bahasa yang digunakan. Pada masa sekarang, sesetengah masyarakat hidup berkelompok dan menjauhi orang yang berbeza bangsa dan agama. Amalan seperti ini tidak baik dan boleh mengakibatkan pergaduhan antara kaum. Contohnya, kelompok itu menggunakan bahasa yang kotor dan menjatuhkan maruah individu. Penggunaan bahasa yang menjatuhkan maruah individu tersebut menunjukkan hilangnya kesatuan berbahasa dalam kalangan masyarakat masa kini. Oleh itu, sifat hidup berkelompok haruslah dielakkan dalam menjalankan komunikasi dengan orang lain bagi mengelakkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam komunikasi. Sosial merupakan antara medium untuk menyampaikan atau meluahkan perasaan masyarakat. Masyarakat zaman kini, terutamanya remaja, menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sesuatu isu dengan emosi. Emosi yang dibawa semasa menyuarakan pendapat mereka itu menyebabkan penggunaan bahasa pasar dan kata-kata kesat yang tidak mencerminkan identiti orang Melayu itu yang mengamalkan kesatuan berbahasa. Hal ini demikian kerana penggunaan media sosial dalam telefon pintar amatlah mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menyuarakan pendapat sehingga masyarakat alpa dalam akan keterampilan berbahasa yang patut diterapkan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan bahasa rojak merupakan salah satu isu yang hangat diperkatakan dalam kalangan guru-guru. Hal ini demikian kerana pengguna bahasa rojak dapat menurunkan kualiti tata bahasa dalam kalangan murid. Menurut Fahmi 2017 dalam berita harian dalam Hidayah Syafi'i dan rakan-rakan 2019, penggunaan bahasa rojak secara berleluasa oleh stesen televisyen dan penerbitan akan membebankan tugas pendidik untuk memperbetulkan tata bahasa serta pemahaman bahasa dalam kalangan murid semakin teruk dan hilangnya kesatuan berbahasa ketika berkomunikasi. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah mengambil tindakan untuk membendung isu penggunaan bahasa dalam media sosial bagi mengelakkan lebih ramai golongan muda yang menggunakan tata bahasa yang salah. Jelaslah bahawa komunikasi berkesan dapat dijalankan sekiranya tidak ada halangan yang berlaku sepanjang proses komunikasi berlaku. Penggunaan bahasa semasa bertutur haruslah dikawali, ditapis serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Penggunaan bahasa yang kesat dan kotor perlulah dielakkan daripada digunakan dalam komunikasi dengan orang lain.
istilah-istilah yang baru muncul hanyalah menjadi ikutan tetapi masih membawa maksud yang sama walaupun kita menggunakan bahasa yang sopan. Isu-isu terkini mengenai keterampilan bahasa juga haruslah diambil perhatian oleh semua orang agar tidak berleluasa dan dapat melahirkan lebih ramai golongan yang matang dalam membuat keputusan dan dapat melahirkan individu yang berketerampilan berbahasa dalam menghadapi era digitalisasi ini.